June dan Jennifer Gibbons, pasangan kembar yang dilahirkan pada 11 April 1963 di Barbados, sebuah negara kepulauan yang terletak bersempadan antara Laut Caribbean dan Lautan Atlantik. Beberapa bulan selepas kelahiran mereka, keluarga si kembar ini berpindah ke Haverfordwest, Wales. Semasa membesar, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Kembar ini menunjukkan perilaku yang aneh di mana kedua-duanya hanya berkomunikasi antara satu sama lain dalam bahasa yang sangat pelik dan bertutur dengan sangat laju. Perbualan si kembar ini bukan sahaja tidak difahami oleh orang lain, tetapi ibu bapa mereka sendiri juga. Kerana itu, mereka digelar sebagai The Twin Silence. June dan Jennifer satu-satunya pasangan kanak-kanak berkulit hitam dalam komuniti mereka. Disebabkan kulit mereka yang sangat gelap, kedua-duanya sering dibuli dan sering dicaci di sekolah. Akibat perbuatan rasis tersebut membuatkan pasangan kembar ini bertambah trauma. Mereka lebih suka membisu dan mengelakkan diri daripada bercakap dengan orang lain. Kedua-duanya lebih suka untuk berbual sesama mereka sahaja dan mereka berbual dalam bahasa asing dan hanya mereka saja yang fahami. Difahamkan, pasangan kembar ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bajang Krolek, iaitu bahasa Inggeris dengan varian Krolek dan logat Afrika. Bahasa ini biasanya dipertuturkan oleh penduduk di Pulau Caribbean Barbados. Namun, dialek yang si kembar ini gunakan dalam pertuturan hanya difahami oleh mereka berdua sahaja dan dipertuturkan dengan amat laju sehingga sukar difahami orang lain. Pada usia 14 tahun, June dan Jennifer dibawa berjumpa dengan ahli terapi bagi membolehkan mereka bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi, usaha yang dijalankan ini tidak berhasil. Tiada seorang pun doktor yang berjaya memulihkan pertuturan mereka. Dalam usaha memecahkan kebuntuan tersebut, pasangan kembar ini kemudian dihantar ke sekolah berasrama penuh secara berasingan. Bagaimanapun, tindakan tersebut telah menjadikan keadaan bertambah buruk di mana mereka menjadi sangat pendiam dan suka menyendiri serta sakit. Keputusan terakhir, si kembar terpaksa dipersatukan semula. Selepas dipertemukan kembali, sikap kembar ini bertambah pelik daripada sebelumnya. Mereka suka mengasingkan diri di dalam bilik, bermain bersama dan menulis buku harian. Ya, dunia mereka hanya mereka berdua. Begitulah aktiviti mereka selama bertahun-tahun tanpa bergaul dengan orang luar. Satu hari, segala isi dalam diary si kembar terdedah. Apa yang mengejutkan, dalam catatan itu didapati penuh dengan luahan hati tentang sisi gelap ikatan mereka sebagai pasangan kembar. Dari hanya menulis diary, pasangan kembar ini kemudian memutuskan untuk membangunkan karier mereka sebagai penulis. Setelah mengikuti kursus penulisan kreatif, keduanya menjadi semakin mahir menghasilkan cerita-cerita pendek dan novel. June kabarnya pernah menulis novel berjudul Pepsi-Cola Addict, manakala Jennifer pula berjaya meluncurkan The Puggles, Discomania, The Taxi Driver's Sons dan beberapa cerita pendek untuk drama seperti Postman dan Postwoman. Namun, hasil karya mereka gagal mendapat tempat di hati para pembaca. Kecewa novel mereka tidak laris di pasaran, si kembar mula melakukan jenayah. Mereka sering melakukan kegiatan mencuri, saling mencekik dan membakar sebuah bangunan. Atas kesalahan itu, keduanya dibawa ke mahkamah. Hakim memutuskan pasangan kembar ini mengalami gangguan sosial yang kronik. Mereka dimasukkan ke rumah sakit jiwa bernama Hospital Broadmoor di England dan keduanya tinggal di situ selama hampir 14 tahun. Sepanjang berada di hospital tersebut, kelakuan kembar itu menghairankan doktor. Mereka tidak pernah makan bersama-sama, tetapi makan secara bergila-gila. Kadang-kala Jane akan makan dengan lahapnya, sementara Jennifer pula tidak
langsung menyentuh makanannya. Keesokan harinya, mereka menukar peranan di mana Jennifer pula akan makan dan Jane membiarkan dirinya dalam keadaan kelaparan. Jururawat juga melaporkan sering melihat pasangan kembar itu diam dan kaku dengan gaya yang sangat pelik tapi sama. Padahal kedua-duanya berada di sel yang berbeza. Lebih aneh, semasa berada di hospital, kembar ini membuat perjanjian bahawa salah seorang daripada mereka perlu mati dan salah seorang daripada mereka juga harus menjalani kehidupan yang normal. Setelah berbincang, kedua-duanya bersepakat bahawa Jennifer akan mati terlebih dahulu. Pada bulan Mac 1993, doktor memutuskan untuk memindahkan pasangan kembar tersebut ke klinik Caswell. Sebelum berpindah keluar, seorang wartawan bernama Marjorie Wallace dari The Sunday Times sempat menemui ramah adik-beradik kembar tersebut. Semasa ditemu bual, Jennifer dengan tiba-tiba memberitahu Marjorie, saya akan mati. Apabila wartawan bertanya kenapa, Jennifer dengan tenang menjawab, kerana kami telah memutuskannya. Ternyata ia memang benar terjadi. Jennifer akhirnya disahkan meninggal dunia di pangkuan Jun dengan matanya terbuka semasa dalam perjalanan ke klinik Caswell. Punca kematiannya dikatakan akibat daripada radang paru-paru. Bagaimanapun, hasil bedah siasat tiada sebarang tanda-tanda kelainan ditemukan di dalam tubuhnya. Kematian Jennifer masih menjadi misteri dan tanda tanya sehingga ke hari ini. Mendengarkan berita itu, Marjorie Wallace datang melawat Jun. Pada pertemuan itu, Jun berkata, saya bebas akhirnya. Dia juga mengatakan dia telah dibebaskan dan Jennifer telah memberikan hidupnya kepada saya. Apa yang ganjil? Selepas kematian kakaknya, Jun mula bergaul dengan orang lain dan dia tidak lagi memerlukan pemantauan psikiatri dan kini hidup tenang di Wales, dekat dengan ibu bapanya.